bincang pasal buku buku ni dekat sini. Ekonomi pasaran sosial. Halaman dia dari Jerman kot. Dia pengkagum Jerman, lepas tu pakai baju Jerman. Tapi tak tahu lah bola semua mana. Bertemu kan? Betul lah. Ini masuk ya. Okey. Saya rasa kita tak payah tanya lima. Cuma kita punya style lepak makassik ni dia akan bentang selama 20 minit. Lepas tu ada soal jawab ataupun boleh nak kritik ataupun cadangan ataupun nak sokong pandangan pun tak apa. Bahkan kalau sekiranya ada soalan-soalan yang ditujukan kepada pembentang dan kita rasa kita ada jawapan, nak terus jawab untuk pembentang pun boleh. Boleh insya-Allah. Jadi saya rasa tak payah panjang, kita terus pada Amin insya-Allah. Fadhil syukur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nushalli ala rasulil karim. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Wan Ji kerana sudi jemput saya. Saya mungkin akan ambil lebih 20 minit. Sebab saya sedia lebih kurang 60 slide selama 1 minggu. Sejak Wan Ji bagi tahu dulu memang ambil masa lah minggu ni 1 hari, minggu depan 1 hari untuk siap kan. Dan memang sejak daripada buku ni saya diminta untuk tulis oleh IKD lah selaku penerbit oleh Pak Khalid khususnya. Memang dirancang untuk diadakan perbincangan kaitan buku ni tapi belum pernah ada kesempatan. Dan saya dimaklumkan Pak Khalid pun dalam perjalanan untuk menyertai perbincangan kita pada malam ni. Jadi tanpa lagi saya mulalah buku yang ada di sini. Saya ni adalah stok untuk penulis lah. Kata jadi kalau di luar jual RM25, saya malam ni saya nak jual RM20. Tapi RM5 tu saya nak bagi kepada lepak makassik. Kalau tak ada siapa-siapa yang beli lah. Okey. Tajuk buku tuan-tuan dan puan dah tahulah, Ekonomi Pasaran Sosial Alternatif untuk Malaysia. Sengaja saya letak tanya dekat tajuk buku ni. Dan kali ni persoalan lah sama ada dia sesuai atau tidak. Okey. So latar belakang buku ni pada tahun 2009 Jerman menyambut 60 tahun lah sempena apa yang mereka panggil dasar ekonomi pasaran sosial. Dan kebetulan pun pada lewat dekat lepas banyak masalah ekonomi. Jadi untuk sebahagian daripada idea perbincangan ni mereka buat kan, kita hidupkan perbincangan secara besar-besaran lah. Dan di Malaysia IKD juga diterbitkan buku ni. Saya rasa ada bawa pada belakang tu. Itu mungkin lebih terkini lah. Okay, dan saya diminta menulis buku ni selepas seminar lah yang IKD buat sama dengan Konrad Adenauer Foundation ataupun kalau kat Jerman tu foundation dipanggil Stiftung lah. Sukas dia punya singkatan pada 2011. Jadi saya diberi masa tak sampai 5 bulan nak baca, nak tulis. Dan memang menulis buku ni agak stressful lah bagi saya. Pertama sebab kita nak kena banding dua negara. Nak kena faham Jerman satu, kita nak kena faham Malaysia pula. Dan kedua ialah dia berkaitan dengan ekonomi. Dan ekonomi ni bukan subjek yang mudah untuk orang yang mungkin tak belajar ekonomi. Bahkan orang yang belajar ekonomi pun susah. Sebab tidak ada definite answer. Bayangkanlah tidak ada jawapan yang pasti dalam ekonomi ni. Ekonomi ni adalah bidang yang paling relatif sekali. Sebab tu ahli ekonomi yang mana yang dapat anugerah Nobel, yang hebat-hebat ni sebenarnya mereka popular adalah macam mana pandangan mereka pada waktu tu kebetulan tepat. Kita situasi tu mengizinkan pandangan mereka tu menunjukkan hasil lah. Okey. Jadi dan saya bukan daripada latar belakang ekonomi. Pada asalnya semasa menulis buku ni pun baru berjinak-jinak dan memang baru berjinak-jinak dengan ekonomi pasaran bebas lah. Jadi oleh kerana minat saya beriltizam lah daripada tahun 2010 tu beriltizam untuk banyak membaca berkaitan isu ekonomi dan saya diberi cabaran untuk menulis buku ni. Dan saya macam saya sebutnya kajian perbandingan dan susunan saya buat dan untuk pembincangan pada malam ni lah kita akan saya packagekan 3 dalam 1 lah. Jadi bukan saja kita nak bincang pasal isu ekonomi, juga sedikit sejarah Jerman lah. Sebab peristiwa dan juga dasar ni dia tak wujud, dia boleh jadi dalam teori sahaja, tapi dalam masa yang sama dia boleh wujud dalam idea dan konteks lah. Okey, kita akan sentuh sikit sejarah politik Jerman sebelum Perang Dunia Kedua, selepas Perang Dunia Kedua, dan dalam buku ni mungkin saya bincang panjang sikit, tapi pada malam ni saya nak tentang sampai runtuhnya tembok Berlin lah. Okey, dan seterusnya berkaitan dengan konsep ekonomi pasaran sosial itu sendiri lah. Jadi walaupun saya dah menulis buku ni, saya hanya baru berpeluang ke Jerman pada
tahun ni lah. Tengahan tahun ni. Itu kira bergambar dekat tinggalan tembok Berlin. Ikut. Okay. So sebenarnya ramai orang tak tahu sebab apa? Sebab idea demokrasi ni orang selalu sebut pasal ahli falsafah Yunani dan sebagainya. Sebenarnya demokrasi ni dari segi sistem hanya wujud pada milenium lepas 1900 ke atas. Sebelum tu tak ada pun pilihan raya. Adalah pilihan raya yang kecil ni pasal berebut tanah macam tu. Dia tak ada sistem pilihan raya untuk pilih pemimpin. Dalam kata yang dalam bahasa mudah je, zaman dulu ni banyak ni monarki lah. Dan Jerman ni menarik. Antara perkara yang menarik dalam Jerman ni, dia daripada monarki ke demokrasi. Maksud dia monarki dia berakhir lah. Okay. So kita tahu Jerman terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Lepas kalah, kena tanda tangan perjanjian Versailles kan. Ini kalau kita belajar di sekolah pun ada, tapi mungkin tak detail sangat. So perjanjian ni mensyaratkan Jerman bayar hutang lah. Secara ringkasnya. So bila bayar hutang ni negara susah, banyak protes berlaku. Akhirnya Maharaja William II dia tak ada cara nak selesaikan, dia pilih untuk turun tahta. So chaos lah, turun tahta. Yang ambil alih pada masa tu ialah Frederick Ebert lah, daripada Parti Social Demokrat, Sosial Demokrasi lah. Parti Sosial Demokrasi ni parti yang paling tua di Jerman lah. Dia diwujudkan pada lewat 1800 lebih lah, 1880 something. Okay, dia ambil alih lah, dia ambil alih. So secara tak langsung jadi presiden pertama Jerman lah. Presiden pertama Jerman selepas monarki lah. So kalau tengok kat Jerman bukan hanya ada Konrad Adenauer Stiftung, tapi dia ada juga Frederick Ebert Stiftung. Sebab mungkin sedikit saya sentuh lah kat sini sebab dia bukan budaya kat Malaysia lagi. Kalau kat Jerman ni dia parti menang dapat duit, tapi bukan ke parti, dia bagi kepada foundation, think tank dia lah. So macam untuk Frederick Ebert dia Frederick berdasar duit berapa banyak dapat tu berdasarkan bumi yang parti tu dapat. Tu cerita lain lah, saya mungkin tak cerita pada orang ni lah. Tapi sikit sebanyak ya, sebab saya pun tak mendalami perkara tu, tapi sikit sebanyak macam tu lah dia punya sistem kat sana. So perwakilan ni ada perwakilan yang daripada yang undi, satu lagi perwakilan daripada parti. Macam tu. Okay, so bila Frederick Ebert ambil alih, dia buat Weimar Verfassung ni lah, perlembagaan Weimar. So inilah demokrasi, kalau boleh dikatakan demokrasi yang demokrasi yang pertama lah di Jerman. So dia pilih Weimar sebab kekacauan ni berlaku di seluruh negara. Weimar ni yang paling aman. So itu yang pertama. Kemudian oleh kerana Jerman pun banyak masalah nak bayar hutang kan, negara susah. Negara susah nak bayar hutang, wujudkan pula Plan Dawes. Okay. So wujudkan mata wang baru, Rentenmark. Masih juga gagal bayar hutang. So hutang ni banyak. Kalau tuan-tuan baca buku ni daripada dia punya nisbah, beza hutang daripada $1 bersamaan dengan 4.2 mark Jerman ni, dia jadi $1 sama dengan 4.2 juta. Maksudnya kalau kita bayar lebih kurang 4 juta baru sama dengan $1 lebih kurang. Dia punya inilah menyusut ini lewang dekat sana lah. So bila Jerman gagal bayar hutang ni, negara-negara yang dia berhutang tu wilayah dia. Dia ambil wilayah dia. Rugeberg ni wilayah di mana untuk pembuatan senjata Jerman. Yang paling sensitif lah. Zaman tu zaman kira siapa kuat dia perintah. So bila ambil wilayah tempat buat senjata ni, pekerja pun protes. Bila pekerja protes, tak bekerja, produktiviti jatuh, inflasi meningkat lagi lah. Okay. Kemudian bila inflasi meningkat, Jerman tak boleh bayar hutang, wujudkan pula plan baru, Plan Young. Okay. Amerika lah banyak yang bantu Jerman ni bayar hutang. Okay, maksud dia macam ni, Amerika dia bagi Jerman pinjam untuk bayar hutang, Jerman hutang dengan dia pula. Daripada hutang banyak-banyak orang ni, hutang dengan aku je. Dia mudahkan lah, hutang pun dia susutkan dengan nilai. Perjanjian dia pun panjang. Okay. So bila berlaku kemelesatan agung lah, Great Depression, Amerika pun tak dapat nak bantu Jerman lagi lah. Bila tak dapat bantu, dia minta juga kena segera bayar hutang. Jadi bertambah susah lah Jerman. Okay. Sehingga 1932 ni hanya 1/8 saja hutang Jerman yang dapat dibayar. Dan masa ni lah
Hitler mula popular lah. So pelajaran pertama kita kat sini ialah bila ekonomi negara jatuh, pemberontakan berlaku, dan ialah orang biasanya bila berlaku pemberontakan ni orang nak strong leader, kan? Strong leader yang kuat. So bila ada mungkin masyarakat kita mungkin berfikiran bahawa kita ketinggalan, kita sentiasa lemah, dia memerlukan strong leader lah. Jadi tak heranlah bila ada setengah-setengah pemimpin dia cuba menunjukkan bahawa dia powerful, sama ada ajak orang turun demo ataupun angkat keris, okay? Ataupun tunjuk dia paling banyak hafal Quran ke, kan? Dia kau macam tu lah. Basically dia nak tunjuk bahawa dia strong, kan? Bila susah ni strong leader lah, okay? Dan di kalangan mereka ni ialah bila strong leader ni biasanya nak jadi leader yang strong, dia kena lebih daripada orang lain lah. Bila lebih daripada orang lain ni ada tendensi untuk kecenderungan diktator lah, okay? Dan memang Hitler pun memang itu kecenderungan dia lah, okay? So dia bertanding dalam pilihan raya untuk jadi Chancellor dan Presiden. Dia menang, parti Nazi ni menang. Nazi ni sosialisme kebangsaan. Dia lah sosialisme, dia combine pula dengan kebangsaan, okay? So dia menang di majoriti tapi dia tak dilantik jadi Chancellor. Sebab apa? Presiden tak nak lantik sebab dia tahu Hitler tak pernah berminat dengan demokrasi lah. Hitler memang dah ucapan dia pun dia tak mahu demokrasi. Tapi dia gunakan saluran demokrasi lah. Itu cara dia untuk dia kuasa. Okay. Okay. Dekat Jerman ni dia bila jatuh monarki tu dia ada dua. Satu Chancellor, PM lah. Satu lagi Presiden lah. Presiden tu kira ganti kedudukan monarki tu ni. Tapi Presiden pun boleh tukar. Dia pun ada pilihan lah. Sebab tu lazimnya kat Jerman ni kalau parti ni jadi Chancellor, parti ni akan jadi Presiden. Rakyat dia nak balance kan. Itu cara kat sana lah. So berlaku ketidaktentuan politik lah. Bila tak nak ambil Hitler jadi Chancellor walaupun dia menang majoriti. So, majoriti dia pun tak sampai 50%. 30%. Okay. Lantik orang lain lah, Von Piper ni. Bila ni aturlah undi tak percaya kepada Von Piper ni. So tak stabil lah Dewan tak stabil. Buat pilihan raya lagi. Masih lagi Nazi popular. Lagi meningkat daripada dulu. So Von Hindenburg ni selaku presiden, dia nak lantik Von Piper sekali lagi. Tapi Von Schiller ni, dia pemimpin tentera juga. Dia tak bagi. Dia kata kalau lantik Von Piper ni dah lah dia kena undi tak percaya kan. Nak lantik lagi, sama lah kan lagi makin tak stabil. So Von Hindenburg ni dia lantik Von Schiller jadi Chancellor. Dan Hitler bantah lah. Aku daripada parti ni, aku dia patut naik, pasal apa bagi orang bawah pada aku. Okay. So dia pun pakat pula dengan Von Piper ni di politik lah, ya. So pilihan raya buat semula, akhirnya dengan cara itulah Hitler dapat convince bahawa dia lah sebenarnya yang buat pilihan raya, buat lagi sokongan makin kuat. Okay. Okay, so dekat situ pelajaran kedua lah. Pelajaran kedua yang kita belajar, demokrasi ni bukan semuanya indah. Demokrasi juga boleh jadi, dia ada tumit Achilles dia lah. Mana titik terlemah dia lah. Kata orang yang dapat majoriti boleh naik kan. Dan yang naik tu tak semestinya orang yang akan mempertahankan demokrasi itu sendiri. Okay. So bila kita naik, apa yang dia buat lepas tu ialah, ni adalah strategi untuk dia accumulate power tau. Dia kumpulkan kuasa, ni strategi dia. Pertama sekali kebakaran Reichstag lah. Reichstag ni parlimen. Okay, didedahkan kemudian lah. Pada masa tu tak tahu, tapi didedahkan kemudian lepas dia dah mati, dah habis perang semua. Kebakaran Reichstag ni dikatakan bahawa Hitler dia yakin, dia kempen bahawa inilah kerja komunis lah. Parti komunis pun kira popular juga di Jerman. Parti komunis Jerman. So isytihar darurat dan hak asasi digantung lah bila darurat. So dia kerajaan boleh bagi tahu lah bila kau boleh keluar, bila kau tak boleh keluar. Okay. Dan masa tu ramai orang komunis kena tahan tanpa bicara. Ni taktik-taktik komunis lah. Sebab tu sedikit sebanyak orang bertikai lah bila dia tahan tanpa bicara kat negara kita ni. Sebab tu ada sedikit kecenderungan persamaan dua orang cuba kaitkan. Sama lah tahanan berwenang, masuk siapa yang persoal darurat tu pun boleh ditahan.
So parti komunis akhirnya diisytiharkan haram, ngikutnya lah yang paling banyak jadi mangsa lah, ditahan dan didera. Okey. Kalau kat Malaysia mungkin tak dapat masuk negara lah, abu dia. Okey. Hitler, tapi Hitler lepas dia dah haramkan parti komunis, dia minta adakan pilihan raya sekali lagi. Dia nak test dia punya sokongan. So bila parti komunis hilang ni 10% dia dah ada advantage. Okey. So Nazi dapat, okey, Hitler berkuasa ni. Cerita bila pilihan raya diadakan semula, Nazi masih tak dapat 50%. Dia hanya dapat 44% lebih kurang. Okey, masih. Jadi daripada itu bukan saja soal dia nak test dia punya sokongan, tapi dia juga nak tahu siapa yang tak sokong dia. Okey. So bila dia masih menang majoriti jadi kerajaan, so dia tekanlah negeri-negeri yang tak sokong dia. Tengoklah orang kata, saya cerita ni tuan pun orang dah besar, dah boleh banding lah sebanyak kan. Kita tingkah laku kita kerajaan yang kita rasa dalam sejarah pun ada mengajar lah kan. So dia tekan negeri-negeri ni, dia bagi tahu kata negeri-negeri tak mampu kawal keamanan. So jadi dia usul satu akta baru, dipanggil Enabling Act, yang undang-undang yang bolehkan kerajaan luluskan dasar tanpa perlu pergi pada parlimen. Dalam kata saya bagi tahu usaha tu melemahkan institusi demokrasi. Okey, itu cara dia. Dan dia ugut perwakilan di Rashta. So masa saya cerita sikit saat saya baca siasat ni, kajian pun banyak dia cerita. Jadi bila dekat Dewan Rakyat tu, dia hias ni semua Nazi, Nazi power lah, dengan bendera-bendera dan sebagainya. Pakai ni. Okey. Kemudian dia ugut perwakilan. Dia ugut perwakilan di Rashta ni, dia kata undang akta yang dia usulkan ni ialah antara macam hidup dan mati lah. Okey. Kalau kamu tak sokong, aku nak buat juga. Kan? Dan itu berarti kamu nak berperang dengan aku lah. Macam tu dia dalam speech dia lah. Saya cakap ni bahasa Malaysia. Okey. So akhirnya dia dapat 2/3. Dan parti yang kuat membangkang ni pada waktu tu ialah Parti Sosial Demokrat lah. Okey. So sekali dia penumpukan kuasa, dia wujudkan Gestapo dengan kem tahanan khas. Dia lumpuhkan bukan sahaja tadi Parti Komunis, lepas dia dapat tu dia haramkan semua parti-parti politik, hanya Nazi saja yang boleh wujud. Kekuatan sosial yang lain lah, persatuan sekerja, pemimpin ditangkap, persatuan sekerja diharamkan, kan? Wanita tak boleh bekerja. Gereja dia bagi amaran, kalau kau tak mau kena kacau, kan? Kita buat hal-hal lain yang sentuh langsung pasal ni Dan dia juga diskriminasi terhadap Yahudi lah, yang selalu saya sebut. Dan buku-buku yang tidak secocok dengan Nazi ni dibakar. Sama jugalah buku kat Malaysia pun ada kecenderungan dia belum sampai bakar tapi dia haram tu. Okey. So berlakulah apa yang dipanggil keturunan Hitler. Okey, keturunan Hitler. Tapi dalam Nazi tu sendiri ada orang tak berapa setuju dengan dia. Orang minta lah, kata parti dia ada dasar-dasar sosialisme, kan? Minta Hitler lah kena kan. Akhirnya orang yang tak sokong dengan dia dalam parti dia pun ditekan. Ada lah parti mana mungkin pemilihan dah dekat sekarang semua parti kerajaan dengan pembangkang. Mungkin kita boleh tengoklah pattern-pattern orang nak berkuasa kan. Okey. Dan bukan sikit orang yang tak sokong dia, ratusan yang dibunuh. Termasuklah dia punya SA ni macam polis rahsia. Ada pemimpin polis rahsia ni, Rom tu pun turut ditangkap dan dibunuh. Okay, dan kemudian ditakdirkan von Hindenburg ni matilah, presiden mati. So inilah detik yang ditunggu oleh Hitler lah. So dia mengisytiharkan bahawa dia adalah presiden, chancellor dan juga ketua tentera. Jadi Führer lah. Okey. Okey. Tapi
Jangan tak tahu semasa Hitler ni, sebab rakyat susah. So bila lepas dia menang, ni jasa ni berlaku pada zaman dia. Pengangguran berkurangan, pendapatan per kapita rakyat digandakan 100%. Keuntungan corporate naik 25 kali ganda, inflasi tahunan berkurangan sehingga 20% dan KDNK dia naik 100%. Okey. So, ni saya namakan ni Hitlernomics lah. Okey. Ni antara benda yang dia buat lah. Okey, apa yang benda yang dia buat? Dia buat National Labour Service ni, RAP ni. Semua anak muda ni lama sekali dia kena buat kerja 6 bulan sebelum diserap masuk tentera. Okey, so public work yang ada lah kerja-kerja dia buat jalan, dia buat hospital, dia buat rumah. Okey. Dan dia tak gunakan teknologi. Sebab kalau guna teknologi tak dapatlah dia orang bekerja. So buatlah. Dan jalan raya daripada sekitar 100 km saja yang ada jadi 3000 km lebih. So orang rakyat tengok pembangunan, benda nampak kan. Okey. Dan dia juga menambah bilangan tentera lah. Dia bila menambah bilangan tentera, dia melanggar tadi perjanjian Versailles. Perjanjian tu menghadkan tentera Jerman ni 100,000. Tapi dia tentera masa tu dah 500,000 lebih. Lebih setengah juta. Tapi yang menarik dalam statistik pengangguran ni dia tak masukkan, dia tak kira wanita, dia tak kira kan wanita dia tak boleh kerja, dia tak kira orang Yahudi. So nampak statistik pengangguran tu rendah lah. Walhal kalau nak kira campur semua tu tinggi jugalah. Okey. Dan dia buat juga rancangan 4 sebenarnya rancangan 5 tahun. Dia buat juga lah. Dan memang kecenderungan sosialis lah untuk buat rancangan 5 tahun ni sebab dia nak kontrol lah. Dia nak kontrol. Dan dia untuk anak muda dia bagi banyak hiburan lah. Masa tu kereta Volkswagen popular, kereta ni murah. Dan dia bukan saja mudahkan beli kereta, dia taja juga percutian. Dan dia atur percutian ni. Kau ni cuti boleh pergi mana? Kami bagi murah bayar sampai tahap tu. Tapi orang muda suka lah. Sebab sebelum tu dia orang susah. Okey? Okey, dan selain daripada itu Hitler juga menunjukkan antara kejayaan ekonomi dia adalah buat Sukan Olimpik. Kita baru cakap buat Sukan Commonwealth. Sebelum pecah Ibrahim buat Sukan Commonwealth. Okey. So buat Sukan Olimpik sebab pun nak tunjuk kat negara luar Jerman mampulah bangkit daripada perang dan juga tunjuk kepada rakyat sendiri. Kita ni setara. Okay, sebab dia ada isu of dignity. Masa tu ada isu pasal baruh orang Jerman. Orang Jerman ni dia rasa macam dia selekeh lah lepas kalah perang, bayar hutang. So Hitler secara tak langsung dapat meningkatkan dia punya baruh. So ada sekejap So ini saya ambil, saya tengok iklan ni. Saya tengok ni iklan yang popular lah, orang media kena tahu. Alamak, bunyi tak ada. Itu juga ada. Tak apa. Kita skip. Iklan tadi saya ambil daripada inilah masa saya pergi Jerman tu orang tunjuk kat saya iklan. Iklan tu dia cerita pasal tadi dah pencapaian Hitler. Tapi at the end apa yang berlaku ialah Hitler ni diktator lah. Hari ni dunia mengenal itu sebagai diktator. Okey, kita tahu lepas tu perang dunia berlaku, lebih 50 juta nyawa korban, kehancuran banyak negara dan pemulihan ekonomi yang mencit. So apa pelajaran kita? Tadi kita sebutlah beberapa pelajaran. Antara pelajaran lain yang kita boleh, ni saya ambil key point lah yang penting. Pertama, kaitan politik dengan ekonomi atau ekonomi dan politik. Nah, kadang-kadang orang anggap soal ekonomi tak ada kena mengena politik dan soal politik tak ada kena mengena dengan ekonomi. Jadi kita tengok macam mana diktator boleh naik bila ada masalah ekonomi. Dan kita tengok macam mana diktator boleh kekal dengan mengawal ekonomi. Tapi dan kita tengok juga macam mana ekonomi ini boleh mempengaruhi politik lah.
Kan? Bila rakyat suka, dia boleh naik Dan saya cerita tadi pasal to me actually demokrasi ni bukan saja soal kuasa majoriti dan juga satu lagi kuasa tentera lah. Bila tak ada sistem pengimbang kalau tentera tu letak bawah Perdana Menteri, kalau dia buat kudeta Perdana Menteri, jadi jatuh. Ini pun antara argument yang orang bagi untuk pertahanan monarki walaupun berbeza dengan sistem Jerman lah. Bila letak tentera bawah monarki, so tentera ni dia tak boleh kudeta sebab dia bawah raja. Okay, tak apa tu cerita lain. So, saya cerita tadi penumpukan kuasa boleh berlaku dalam sistem demokrasi dan sentimen nasionalisme dan ekonomi boleh berkembang dengan campuran kerajaan, pengalaman Hitler. Okay, dan ada soal ekonomi yang saya sini panggil stimulus package lah. Okay, tak apa, itu satu. Selepas Perang Dunia, Jerman kalah lagi. So PBB ganti negara-negara dan Jerman termasuk Berlin dibagi lipat zon kuasa asing lah. Okay, macam Jerman dan Berlin ni, Jerman bagi 4, Berlin pun bagi 4. Sebab Berlin ni kira tempat yang kritikal lah. Berlin pun dekat dengan negara-negara jiran. Dan bila Jerman kalah ni, negara-negara ni dia buat satu proses, dia panggil proses menyah Nazi lah. Okay, dia nak denazilization. Okay, so semua batu-patung, bendera-bendera, habis lah. Lepas tu dia ada tribunal untuk dakwa, tribunal Nuremberg panggil, untuk dakwa dia ni lah. Ni kata macam proses penyucian balik lah. Kalau macam dekat South Africa pun macam tu. Lepas habis zaman apartheid, penyucian kena cuci balik otak. Sebab dia dah biasa berfikir cara tu, dia kena cuci balik. Okey, Nazi disiarkan penyiaran perang dan tentera dia pun dibunuh. Okey, dan hukuman bagi Jerman dia kena bayar sebahagian hutang dan sediakan buruh untuk baiki baik negara-negara lain yang dirosakkan. Okey, mungkin saya tak cerita sikit tadi pengalaman Perang Dunia ni saya tak cerita sebab dia agak jauh sikit. Hitler ni disokong, dia salah seorang penyokong dia lah mufti Palestin pada ketika tu. Ni boleh baca lah. Menariknya sebab Turki Uspanya ni dia pair dengan Jerman, macam perang. Okey. So berlaku pertemuan kuasa sebab Rusia dia nak jadikan Jerman ni negara satelit lah. Empire komunisme masa tu besar. Besar. Dan kalau di bahagian timur di kawasan yang dijaga oleh Rusia ni digabungkan Parti Komunis, Parti Demokrasi Sosial dan juga Parti Barulah Sosialis Bersatu. Okey. Plan Marshall dibuat mana mereka tawar bantuan pada negara-negara Eropah termasuk Jerman. Tapi Rusia ditolak, negara-negara lain terima lah. So ni adalah titik awal lah. Titik awal macam mana Jerman tu terbahagi dua. Kemudian ni peta ya, tunjuk wilayah yang dikuasai. So masa saya kat Jerman tu saya dapat tengok lah. Ni contoh sampel bantuan makanan lah. Sebab Rusia dia sekat Berlin tu, sebab Berlin tu dalam kawasan Rusia, tengok dekat situ yang kecil tu, dia sekat laluan untuk hantar untuk inilah berurusan communication dan transportation. So untuk ke Berlin tu dia banyak penerbangan lah dibuat, ribuan saya dibuat untuk hantar makanan. Tu lah sampel makanan lah, jatuhkan daripada udara lah. Okay. So bermulalah Perang Dingin di mana bila akhirnya wilayah-wilayah yang di bawah tadi tiga negara tu diwujudkan Trizonia tu dia bagi Jerman merdeka. Dan Rusia dia tak nak join sekali, so dia terpecah lah Jerman Barat dan Jerman Timur. Ini sejarah dia lah. Okay. Dan Rusia ni dia dengan negara-negara dia, dengan negara-negara blok komunis ni dia wujudkan apa yang dipanggil Pakatan Warsaw. Okay, dan hasil ekonomi Jerman Timur ni 20% Rusia ambil. So dia produce apa pun Rusia ambil. Itu antara faktor kenapa Jerman Timur ketinggalan lah. Jadi nanti kita akan tengok kemudian. Okay, cuma bila Stalin mati 1953 tu barulah kurang sikit lah Rusia bagi Jerman Timur ni diuruskan sendirian. Kurang lah orang kata dia punya patronage tu. Okay, kat sana pun ada Barisan Nasional Demokrasi Jerman. Inilah parti yang memerintah Jerman Timur, satu-satunya parti lah. Dia Nationalist Front, Barisan Nasional lah tu. Okay, dia jadi payung lah
kepada semua parti politik. Tadi Parti Sosialis Bersatu tu dia memayungi semua parti politik. Okey, termasuk juga Perjuangan Sosial. Pilihan raya ni undi tak rahsia. Okey, setiap kali pilihan raya di bawah Jawa Timur ni, protes banyak, protes makin banyak. Tapi parti ni sentiasa dapat undi lebih pada 98%. Okey. Barisan Nasional memang ramai peminat. Okey. Jawatan Presiden dia masukkan, dia wujudkan Jawatan Pengerusi Majlis Negara lah. Okey, macam Majlis Syura juga lah. Okey, dia bukan ditadbir oleh seorang pemimpin Perdana Menteri ke Presiden, juga macam Majlis Syura, dari pengerusi dia Majlis Negara. Majlis Syura lah. Okey. Okey. So, dasar ekonomi di Jerman Timur ni dasar ekonomi sosialisme lah. Sosialisme ni kata kunci dia lah, dia menegarakan pengeluaran ekonomi. Jadi itu kata kunci lah untuk orang yang mungkin tak biasa dengan istilah-istilah ni. Sosialisme ni menegarakan sumber pengeluaran ekonomi. Dan dia buat rancangan 5 tahun, dia atur lah. Dan bila dia bunyi negara lah atur. Okay, dalam 5 tahun ni berapa banyak kita nak produce. Kan, kalau dia biarkan, macam mana dia nak tahu? Dia kawal lah semua. Kau produce berapa banyak, kau produce berapa. Okay. Orang yang goreng pisang, kau hanya boleh goreng 20 pisang je. Orang lain pula nak goreng pisang. Dia cuba kawal lah. Dia cuba atur semua. Okay. So kerja lebih masa, gaji tak meningkat, produktiviti merosot, protes pun berlaku kan. Orang yang protes ni dituduh ejen asing. Ni taktik, semua taktik belajar pasal sosialisme. Okay. Okay. Dan golongan awal yang berhijrah ni golongan berpendidikan. Kan? So antara isu macam kat negara kita bila sebut isu talent, isu bakat, yang kita kena tengok lah. Sebab apa? Sebab dia tak dihargai lah. Maksud dia katalah dia boleh earn more dengan dia kerja kat tempat lain. Kenapa dia nak stay? Okay. So bila ada protes terlalu banyak, orang pun mula berhijrah. Setiap tahun keluar 1,000 orang, kadang-kadang 2,000, kadang-kadang 3,000. Dia mulalah kenaikan sekatan. Mula-mula dia buat tembok beli yang dipanggil ni, mula dia ada 4 generasi. Generasi pertama ni dia buat kawat duri je. Lepas tu baru dia buat tembok. Okay. So bila dah terlalu ramai keluar, sampai arahan sempadan ditutup. Cara satu-satunya cara nak keluar daripada Jerman adalah melalui Berlin. Semua sempadan ditutup. Kat Berlin kan tadi saya tunjuk dalam peta tu. Kat situ je lah boleh pergi negara lain. So daripada Jerman Barat tu lah dia boleh pergi ke negara-negara lain. Okay. Sebelum tu dia boleh pergi ke negara-negara blok komunis yang lain sebab dia tu semua blok komunis. Itu pun ditutup. Okay. Berlaku lah masa saya kat sana, saya sempat pergi ke checkpoint Charlie ni. Memang sekarang dah jadi macam kawasan turis lah, kawasan pelancong. Itu berlaku stand off, hampir berlaku Perang Dunia Ketiga lah. Kereta kebal dah ready lah. Kereta kebal Rusia dengan kereta kebal Amerika. Sebab selepas bagi merdeka pun, negara-negara ni masih bantu dalam banyak aspek lah, masuk ketenteraan. Okay, sama lah macam Malaysia lepas merdeka ni, British masih ada kat sini. Walaupun negara kita tak dijajah. Okay. Okay, sama lah, dia masih bantu kan. Macam saya cerita tadi, so sepanjang tembok beli ni ada 302 menara kawalan. So pada malam dibina tembok beli ni, siapa yang ada di Jerman Timur dikira rakyat Jerman Timur, siapa yang ada di negara Jerman Barat dikira Jerman Barat. So masa tu kalau pergi kat sana boleh tengok lah dia punya senarai tu. Orang yang hilang pekerjaan, kan setengah orang dia duduk di Berlin bahagian Barat, dia biasa kerja ulang alik. Bila dia dah tak boleh masuk, hilang pekerjaan, keluarga yang mungkin melawat orang lain, dia bercuti ke, tak boleh balik, terpisah. Termasuklah juga kawan-kawan yang duduk berkasih. Okay. Tapi ini walaupun kita tengok satu aspek negatif, dan satu aspek lagi yang positif yang saya tengok masa pergi ke muzium-muzium kat sana, ialah dia ada rasa pertautan lah. Ada sentimen bahawa negara kita mesti bersatu balik. Okay. So ni gambar yang saya ambil kat muzium, generasi tembok Berlin lah. Ada banyak generasi. Tapi dia sebut ada 4 generasi dia, cuma beza-beza lah dia punya tingkat. Dan bukan saja temboknya, dia nak lepas tu 13 tu. Itu yang ratusan orang mati tu. Tak sempat lepas. Kalau lepas tu, kalau ingat saya kalau masuk sukan lompat pagar mungkin dia jadi juara lah. Okay. So kawalan lebih ketat.
tadi ini slide yang sama. Okey. Okey, dekat bila sistem ekonomi tak berjaya, dia wujudkan sistem baru lah, sistem ekonomi baru dia panggil. Bukan dasar ekonomi baru. Okey, sistem ekonomi baru. Okey, dan pada masa ni lah ekonomi di Jerman Timur meningkat. Okey. Ekonomi Jerman Timur meningkat tapi masih tak berjaya mengatasi Jerman Barat. So sistem ekonomi baru ni dia punya kata kuncinya lah decentralization. Maksud dia keputusan ni dia bagilah orang-orang buat apa yang kat bawah. So cepat sikit lah, tak perlu tunggu kan. Sebab apa? Selalu kalau isu, kalau bila sebut decentralization ni, saya sebut macam ni lah. Isu dekat Perlis ni takkan nak suruh Datuk Seri Najib buat keputusan. Lambat lah kalau dia boleh buat pun kan. Sebab orang di Perlis lebih tahu lah daripada dia. Kecuali orang di Perlis tak mahu berfikir lah. Okay. So dia masukkan sikit lah elemen keuntungan, tunjukkan produktiviti. Okay. Tapi kerajaan pusat masih tentukan sasaran pengeluaran, berapa banyak keluar. So dia pandai-pandai lah cari bahan mentah tu, pandai-pandai. Okay. Dan harga pun ikut pasaran dan gaji berdasarkan prestasi. Dan tenaga mahir di kalangan orang muda lah. Orang muda ni bagi yang mana masuk universiti ke masuk college, itu dia banyakkan lah. Okay, sebab nak buat benda-benda ni dia perlukan pengetahuan lah, kemahiran. Okay, bila dah ekonomi berjaya sikit, balik kepada sistem ekonomi sosialisme, jatuh balik ekonomi. Okay. Okay. So bila jatuh balik, tukar pemimpin lah, gagal. So mereka ni naik, banyaklah dia. Tadi bila ekonomi naik tadi, dia akan ada isu sikit lah. Ekonomi. So bila mereka ni cuba menangi balik hati pekerja ni, para pekerja. Dan dia bagi banyak lah, dia bagi subsidi sewa rumah Ustaz kan. Tapi dia tadi macam tadi tu bila dia setelah tu dia lembut sikit, kali ni dia keras lah. Mereka ni paling banyak sampai ada orang bergurau lah. Bergurau kalau dia sembang dengan Chancellor Jerman Barat ni. Chancellor Jerman Barat ni kata dia suka kumpul orang, lawak-lawak orang tentang dia. Saya suka kumpul orang buat lawak tentang saya. Orang kata botak ke kan. Tapi Presiden Pengurusi Majlis Negeri dekat Jerman Timur dia kata dia suka kumpul orang-orang yang buat lawak tentang dia. Jerman dia suka kumpul lawak tentang dia. Ni dia kumpul orang yang buat lawak pasal dia. Baik kan? Okey. Tapi bila mereka ni, bila pada zaman dia lah, Jerman Barat dan Jerman Timur ni diterima masuk ke dalam PBB. Walaupun dia bersikap keras terhadap penentang dia di Jerman Timur, tapi dia cuba tunjuk bahawa dia terbuka lah kepada Barat. Okay, sebab dia dia pengurusi Majlis Negeri pertama yang melawat Jerman Barat. Okay, so kat Jerman ni ada disebut krisis kopi. Sebab orang Jerman ni suka minum kopi. Kalau pergi Jerman ni, teh ni macam-macam jenis. Saya buat balik banyak agak lah, macam-macam jenis rasa. Dan memang sedap. So, jadi mereka sentiasa import kopi. Dan antara pembekal kopi utama dia daripada Vietnam lah. Okay. So masa tu harga kopi meningkat, mereka tak mampu sediakan, orang protes. Orang protes kerana orang suka minum kopi. Okay. So masa dekat akhir tu sosialisme diteruskan, tapi ekonomi makin lemah. So bila ekonomi makin lemah, protes makin banyak. Akhirnya sosialisme tumbang lah. Okay. Sebab pada era 80-an ni bukan sahaja di Jerman Timur, tapi di seluruh dunia lah, di seluruh blok komunis ni protes besar-besaran lah. Dekat Tiananmen Square, di tempat lain, orang petikai sosialisme. Okay, yang petikai sosialisme ni bukan dia tak suka sosialisme. Sebahagian tu memang tak suka, sebahagian tu kerana dia percaya bahawa apa yang dia buat ni bukan sosialisme yang sebenar. Okay, standard lah, bila dah lemah kata bukan yang sebenar kan. Okay. Okay. Dan yang mencetuskan kesedaran rakyat pada masa tu ialah bila pilihan raya buat dekat Jerman Timur. Protes dah makin ni di seluruh Jerman Timur ni. Tapi tiba-tiba pilihan raya 99.5%.
Masih menang lagi. So orang kata, orang dah mula tahu lah kata pilihan raya kita ni tipu kan. Kita ni yang tipu kan. Jadi bermula dari kesedaran tu lah. Okay. Dan sebelum tu pun ada konsert kat Jerman Barat, kat Berlin dia ada konsert saja bagi panas orang Jerman Timur. Kan, buat konsert. So orang dengar, bila orang dengar berkumpul dekat tembok Berlin tu pun polis marah. So anak-anak muda kan, konsert ni macam seronok lah, kena lah dengan jiwa dia kan. So terkikai lah. Itu antara detik-detik awal lah. Okay. So perhatian kembang. Akhirnya bila Rusia pun pada masa tu Gorbachev, masa akhir itu Gorbachev pun ambil dasar yang lebih terbuka. Akhirnya blok komunis tak dapat bertahan. Okay. So ini kita bahagian gambar yang popular lah pada masa dekat tembok Berlin tu. Dan antara ini sebenarnya pun video juga. Antara lagu yang popular pada masa itu adalah lagu Winds of Change lah, Scorpion. Sampai sekarang So bagaimana pula dengan situasi Jerman Barat? Tadi kita dah tengok Yang menarik pasal Jerman ni, kenapa saya cerita sentuh sikit pasal sejarah, sebab dia ada perbandingan terus. Kita sekarang ni ada debat kan, debat sosialisme betul lah, sosialisme salah lah. Tapi di Jerman Barat ni ada terus model terus. Ini Jerman Timur ni ditambah secara sosialisme, di Jerman Barat bukan sosialisme. Okay. So dekat Jerman Barat ni, yang awal dia buat ialah menghidupkan balik demokrasi lah. So lepas demokrasi dah, bila Republik Weimar jatuh tadi, yang saya cerita tadi, inilah pilihan raya pertama. So ada parti baru. Yang saya cerita tadi, Parti Sosial Demokrat ni dah lama. So ada parti baru ni dipimpin oleh Christian Democratic Union dan Christian Social Union. So pemimpin utama dia Konrad Adenauer. Konrad Adenauer. So nak tahu itulah sedikit sebanyak lah kenapa nama Konrad Adenauer Foundation tu. Asalnya nama dia lain. Asalnya nama dia lain sebelum pilih nama Konrad Adenauer. Okey. Sebenarnya nama presiden dia yang pertama lah. So Konrad Adenauer ni dia nak bersaing dalam, dia ni Datuk Bandar Kolon sebelum tu. So dia nak bersaing dengan parti yang dah establish Parti Sosial Demokrat dan dah establish, dia nak bersaing. Dia ni seorang yang demokrat, tapi dia tak ada idea-idea ekonomi lah, dia kurang sikit pengetahuan ekonomi. So pada masa itulah dia engage dengan Ludwig Erhard. Nanti saya cerita pasal Ludwig Erhard untuk bantu dia lah dalam pilihan raya, dan dia menang. Konrad Adenauer dia jadi presiden, chancellor pertama lah, chancellor pertama Jerman Barat. So situasi di Jerman Barat pada masa itu ada lebih kurang 10 juta orang mati, 80% kawasan perumahan kat bandar musnah, ratusan lah, hampir kira lebih kurang 80% lah jambatan-jambatan utama. Kalau kat Jerman ni, sebab dia bandar dia, tengah-tengah bandar ni banyak laut macam Sungai Kelang, sungai macam Sungai Kelang, tapi lagi cantik lah. Jadi bisnes besar lah kat Jerman, hampir di semua bandar lah. Dan masa tu jambatan rosak memang kacau lah, sebab luar air, dah ada orang seberang di satu tempat. Dan penghijrahan beramai-ramai orang di Jerman Timur, itu pun masalah lah. Nak bagi kerja, nak bagi makan. Inilah masalah sosialisme tu dihantar ke negara lain. Kalau kat Amerika tu orang Mexico yang masuk lah. Okay. So keputusan awal yang penting, pertama sekali dah tahu macam tu, terima hakikat, tak apa negara kita bercarut tapi dia bear in mind lah hasrat dia nak menyatukan negara ni, tapi tak apa, kita simpan dulu lah. Okay. So dia pada peringkat awal tu, sebelum dasar ekonomi dibuat, dikekalkan dulu pakai Soviet tu lah, Soviet Reichsmark tu. Okay. Dan dia adakan hubungan dengan negara-negara luar. So jangan kita rasa macam TPPA hari ni ramai orang bantah. TPPA orang bantah, kita jangan bantah dulu. Bagi saya kita kena berlaku adil lah. Contoh TPPA ni, kalau kita kata kita tak ada maklumat, jadi macam mana kita bantah? Jadi perkara utama kita kena minta maklumat dulu. Kalau kerajaan kena bagi maklumat. Kalau kerajaan tak bagi maklumat, kita pun rasa tak seronok juga. Jadi
Antara langkah awal Jerman Barat buat lah, mengadakan hubungan luar dengan negara-negara lain. Sebab dia takkan berjaya dipulihkan kalau dia nak buat sendiri lah. Okay. Dan Konrad Adenauer dia ni lah, dia ambil tanggungjawab Syah Holocaust. Okay. So pada peringkat awal tu dia dapat penggal kedua, dia dipilih sekali lagi. Okay. So dan dia dibenarkan untuk wujudkan lah tentera dia sendiri. Bila dah ada hubungan luar ni, NATO bagi kebenaran, kuasa-kuasa besarnya bagi kebenaran untuk mula start buat tentera sendiri sebab tentera negara lain pun nak balik negara dia. Okay. So, tapi Perancis bimbang sebab bila Jerman Barat start rekrut tentera sendiri, akan ada persaingan tentera dan mungkin akan ada perang. Okay. So pencapaian pada 5/5 tahun 55, Jerman Barat diberi kemerdekaan. Maksud dia pemerintah penuh lah. Dia pilihan raya dulu tapi masih lagi lah dibantu sedikit banyak. Lepas rasa dah boleh berjalan kaki sendiri tu, dia lepaskan lah sikit. So antara kejayaan Konrad Adenauer pada masa tu, dia dapat bebaskan 10,000 tawanan perang. So gambar tu gambar mak tawanan perang tu punya dia menghargai Konrad Adenauer, dia salam. Salam cium tangan sebab anak dia jadi tawanan perang Rusia. Soviet lah. So antara dengan kejayaan dibebaskan 10,000 tawanan ni, dia menang lagi lah peringkat ketiga. Dan Konrad Adenauer ni dia hasrat dia nak bertanding sampai peringkat keempat. Dia kata last term dia lah peringkat keempat lah. Sebab umur dia dah tua, dia dah 80 tahun lebih. Okay. Tapi dia tak sempat lah, hasrat dia tak sempat. Masa tu pun hubungannya dengan negara luar, khususnya Amerika, sebab Amerika memang banyak bantu berawal, dipandang skeptikal lah sebab masa tu berlaku perang Vietnam dan sebagainya. Jadi hubungan luar tu orang pandang skeptikal. Dan masa tu pun pengaruh komunis pun sedikit meningkat lah sebab revolusi Cuba. Ini antara peristiwa-peristiwa dunia yang berlaku pada masa tu lah. Masih tak stabil lah, dalam arti kata yang lain, masih tak stabil. Dan komunikasi pada zaman tu pun tak macam sekarang. Tak macam sekarang. Jadi bila dengar ni, ikut-ikut lah. Okay. So antara sebab utama kenapa Konrad Adenauer ni dijatuhkan adalah kerana apa yang disebutkan sebagai skandal Spiegel ni. Der Spiegel ni adalah media yang paling berpengaruh di Jerman sampai sekarang. Kalau pergi kat sana, bangunan dia pun besar. So masa tu wartawan